Hai. Kembali lagi bersama kami di Sejahtera Asia TVS 122 Astro dan My Preview. Kepada anda yang baru menonton kami, terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Hari ini kita akan membincangkan mengenai sesuatu topik mungkin yang agak menarik sebenarnya kerana kursus SPM baru saja keluar kan, penonton-penonton semua, dan sedikit sebanyak terfikir juga ada yang mendapat keputusan yang sangat baik, ada juga mendapat yang kurang baik pun ada. Namun apapun keputusannya, kepada adik-adik yang ada di luar, jangan pernah putus asa. Hidup ini ataupun perjalanan ini masih panjang lagi. Mungkin ada keputusan yang baik mungkin dipengaruhi ataupun dibantu dengan ada, boleh dikatakan, usaha yang berlebihan dengan adanya tuition. Jadi mungkin sedikit sebanyak yang membantu prestasi anak-anak ataupun kualiti pendidikan anak-anak yang ada di sekolah, baik sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Kita tinggalkan dulu kerana hari ini kita akan membincangkan mengenai tuition pemangkin kecemerlangan pelajar bersama tetamu kita di studio, iaitu TS Dr. Ishak Johari, iaitu Pengerusi Pertubuhan Kepimpinan dan Keterbilangan Pelajar Sarawak. Dengan itu kita mengucapkan selamat pagi, Doktor. Ya, selamat pagi. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Oh, dah sarapan? Baru lepas sarapan. Baru lepas sarapan. Macam biasalah pagi-pagi ni kena semangat nak tunjuk dengan pelajar, lebih-lebih lagi seorang kita, seorang cikgu macam ni kena ada mood yang positif nak tunjuk dengan pelajar. Okey, bila kita lihatlah doktor, kita terus kepada topik perbincangan kita pada pagi ini, di mana bila kita lihat walaupun kita ni sudah sedia maklum di mana tuition ni sebagai salah satu kata orang pakai kenampung untuk menyambung sistem pembelajaran di sekolah terus di rumah dan di pusat tuition. Macam ni sebenarnya istilah tuition ataupun apa maksud di sebalik tuition yang mungkin doktor boleh huraikan bersama dengan penonton Sejahtera Asia. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi ya. Saudara Wan, Dr. Alex pagi-pagi ni. Sebelum saya mengupas topik tuition ni, saya ingin mengucapkan tahniahlah kepada adik-adik dan juga anak adik-adik dan juga anak-anak didik kita pada tahun ni SPM 2021 mendapat keputusan yang sangat cemerlang juga kan. Dan kita bukan itu saja, kita ucapkan selain ucap tahniah, kita ucapkan penghargaan kepada cikgu-cikgu. Betul. Kepada ibu bapa yang sanggup walaupun dalam keadaan pandemik 2 tahun ni kan, kita tak dapat pergi sekolah dan sebagainya, kita dapat akhirnya mereka dapat keputusan yang amat membanggakan lah. Ya, betul. Okay. Jadi kita tahu, balik kepada topik kita, tuition ni sebenarnya kelas tambahan ataupun kelas ulang kaji di luar waktu sekolah. Kan kita dah ada pergi sekolah, dan kalau di luar waktu sekolah tu kita mengikuti kelas-kelas tuition, dan biasanya secara formal dan juga secara tidak formal lah. Dan kalau kita tengok tuition ni adalah satu kumpulan-kumpulan kecil dan lebih berfokus. Dan pelajar-pelajar pula pergi tuition ni untuk membaiki subjek yang lemah lah kan. Saudara Wan dulu pernah tuition dah? Pernah? Dr. Alex boleh dikatakan wajib dalam sebuah keluarga sebenarnya. Betul, sebab kita melihat bahawa tuition ini sedikit sebanyak membantu. Sebab ada orang yang mungkin di waktu kelas itu, kalau macam saya lawan, kalau di waktu kelas itu kurang memberi perhatian. Jadi apabila sedikit sebanyak yang membantu apabila di dalam kelas, menambahkan lagi pemahaman kita. Kadang-kadang pendekatan cikgu juga berbeza. Jadi apabila kita pergi ke tuition, sedikit sebanyak membantu. Dia menyumbang kepada kita punya pemahaman kita. Pemahaman kita. Jadi dari segi proses pembelajaran dia, kalau kita tengok ada pembelajaran secara formal. Secara formal di pusat-pusat tuition, pusat-pusat bimbingan dan juga akademi lah. Tapi kalau ada juga tuition secara tidak formal lah. Ada secara tidak formal seperti di rumah, home tuition kan. Dan kita ibu bapa hantar secara one to one dan sebagainya lah. Itu yang mereka kalau dekat rumah lebih santai lah. Lebih santai, lebih rapat dengan cikgu dan sebagainya. Tapi lah. ada yang pernah viral sebelum ni. Dia santai sangat kat rumah. Dia boleh buat dia hidup tapi dia tidak ada depan skrin. Tu kita dah terlalu kreatif. Jadi kita melihat juga industri tuition sebenarnya, Doktor, di mana kita ingin tahu juga
setakat ini kalau mengikut pengalaman doktor sendiri dalam industri tuition, efektifnya tuition ni bagaimana efektifnya berbanding dengan pembelajaran biasa? So kita tahu bahawa ada juga yang tidak menghantar tuition, mungkin ada kemampuan ataupun ada extra sedikit dari segi kewangan itu mungkin boleh mereka hantarkan. Jadi bagaimana efektifnya tuition ini kepada pelajar-pelajar? Tuition ni tujuan dia adalah untuk meningkatkan prestasi pelajar. Sebab kalau memang ada juga yang tidak ada tuition sebab mungkin dia rasa diri mereka sudah boleh catch up topik tersebut kan. Jadi ini adalah sebagai pilihan lah kepada ibu bapa yang menghantar tuition. Tapi memang kita galakkan mereka hantar tuition sebab dapat mengisi masa terluang. Betul. Kan? Kalau kita tengok kan, kalau balik sekolah pukul tengah hari ataupun belah petang, belah malam tak ada buat apa. Betul. Sabtu Ahad tak ada buat apa kan. Jadi dengan cara ini kita dapat mengisi ruang kekosongan yang ada untuk belajar lah. Jadi sebagai ulang kaji, latih tubi dan juga kalau kita tengok tuition biasanya dia lebih berfokus. Ada juga pusat tuition berorientasikan soalan-soalan peperiksaan yang tidak dibuat di sekolah kan. Dekat sekolah nak mengejar silibus saja kan. Biasanya kan dah habis silibus mungkin tercapailah hasrat guru tersebut kan. Mungkin kita kalau dekat pusat tuition lebih mendalam lagi dari sebab subjek dia buat masa sekarang dah tukar silibus baru. Tahun 2020 ni 2021 pula COVID datang pula, pandemik COVID. Jadi ramai yang tak datang tuition, tak datang kelas sekolah, sekolah terpaksa ditutup dan akhirnya itu satu efek kepada impak kepada pelajar, kesan kepada pelajar. Bila doktor bercakap tentang kesan, impak ini terhadap pusat tuition dan juga kehadiran COVID-19 ini, apa kesan yang berlaku sekitar 2 tahun sebelum ini bila COVID-19 melanda, kesan terhadap pusat tuition ini? Kalau kita lihat ada kesan positif lah, ada kesan negatif kan. Kalau kita tengok sepanjang berlakunya pandemik COVID-19 ni, kita tengok kesan positif dulu okay. Kalau kita tengok kesan positif, pelajar, ibu bapa terdedah dengan teknologi berdedah dengan teknologi kan. Mereka dapat kenal apa itu Zoom, apa itu Google Meet kan. Sebelum ni kita tak pernah kenal kan apa tu kan. Dan juga kita tengok guru-guru ni mahir meningkatkan kemahiran dari segi proses pengajaran, pembelajaran menggunakan multimedia secara online. Tapi yang negatifnya banyaklah. Negatif banyaklah. Kita melihat kepada yang positif side lah. Yang positif lah, positif side. Sebab yang negatifnya kita tengok sepanjang pandemik ni sekolah-sekolah ditutup kan. Kemudian pusat tuition tu juga diarahkan tutup oleh Jabatan Pelajaran. Jadi kita terpaksa mengubah mood pembelajaran daripada face to face kepada online, digital online. Tapi memanglah kalau dari segi digital masalah internetnya, masalah perantinya kan, device kan. Betul. Ada yang ibu bapa tak dapat nak sediakan untuk anak yang ramai kan. Jadi itu satulah. Jadi itu kekangan yang dihadapi oleh pelajar-pelajar dan juga ibu bapa lah. Tapi sebenarnya kalau kita tengok kemahiran pelajar adalah satu pemangkin jugalah untuk penggunaan internet kan. Dulu kita tak pakai digital kan. Betul. Sekarang kan. Dan kalau di rangkaian pusat tuition terbilang, dulu sebelum pandemik memang kita buat secara face to face. Lepas tu selepas pandemik ni kita pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet lah. Tapi kita teruskan walaupun sekarang dalam era endemik, kita teruskan sebagai hybrid. Tapi satu kan, kita ada contohnya masa pandemik dulu, bukan sahaja pelajar-pelajar di Kuching, pelajar-pelajar daripada Penang, daripada seluruh Malaysia kan, itu ada satu kesan positif jugalah kan. Kesan positif juga. Macam kita buat persediaan akhir SPM kan 2021 kan. Kita buat bengkel, seminar, bukan saja di daerah Kuching saja pusat pelajar-pelajar kami, tapi pelajar-pelajar daripada Penang, daripada Selangor, daripada Pahang,
jengka semua boleh hadir dalam maksudnya paper. tuition ini kerana pandemik, jadi disebabkan itu ada kesan positif. Ya. Semua kita boleh kumpulkan semua Semua pelajar belajar dalam satu kelas. satu Jadi kelas. cikgu saya ingin doktor saya ingin bertanya juga di mana saya juga ada come across dengan kawan-kawan yang bekerjaya contohnya. Mereka menghantar anak mereka ke tuition dan mereka katakan kalau anak dihantar ke tuition sepertinya kita sepertinya lagi membebankan mereka. Sepertinya ada juga yang mengatakan bahawa lagi menambah beban ke atas mental anak tu. Dah lah cukup dah. Cukup dah stigma masyarakat. Cukup dah kat sekolah ni tambah lagi dengan tuition banyak lagi beban. Jadi bagaimana doktor melihat perkara ini yang berpengalaman dalam industri tuition ni? Sebenarnya tuition ni adalah pilihan ibu bapa. Kalau kita lihat selain sebenarnya tuition ni untuk mengisi ruang ataupun masa yang terluang mereka. Kita bukanlah memanglah rasa terbeban kan. Belajar mana-mana pun kita rasa terbeban kan. Betul. Ada peperiksaan kan. Macam tu. Tapi kalau kita tengok dekat sini tuition ni boleh dikatakan bukan sahaja daripada golongan yang berada, golongan semua golongan lah saja yang boleh menyertai pusat tuition. Dan kalau sekiranya dari segi beban keuangan, kita ada program bantuan daripada pihak kerajaan, bantuan daripada kerajaan negeri Sarawak sendiri, negeri Persekutuan dan juga wakil-wakil rakyat kita seperti kita tengok Adun kita, Adun Tupong kan, YB Fazruddin, YB Fadilah Parlimen Petajaya sangat membantu kita. Sangat membantu supaya pendidikan kita dapat menaik meningkatkan lagi pendidikan kita terutamanya di negeri Sarawak ini. Itu yang penting sebenarnya, meneraju di mana-mana pun negara ataupun negeri, pendidikan adalah peneraju yang utama dalam sistem pentadbiran mereka. Dan kita masih lagi bercakap tentang tuition, tapi kita nak bagi Dr. rehat seketika. Dua orang doktor rehat seketika. Saya pun nak rehat juga. Kembali selepas ini, tetap bersama kami di Sejahtera Asia.